Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita masuk subtopik yang keempat, 1.4, penggunaan alat pengukur, kejituan, kepersisan, kepekaan dan juga ralat. Okay, next. Okey, penggunaan alat pengukur yang betul kita akan tengok dari macam mana nak mengukur panjang, menggunakan alat pengukur apa, jisim, masa, suhu, arus elektrik dan isi padu air. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, untuk kita mengukur suatu, kita perlu memastikan alat pengukur yang betul supaya kita akan dapat kuantiti, kita akan dapat bacaan yang tepatlah, yang jitu, yang sebenar. Okey, kita tengok yang pertama, mengukur panjang. Okey, panjang ialah jarak di antara dua titik. Okey, kita dah belajar unit SI bagi panjang ialah meter. Okey, panjang juga boleh diukur dalam unit milimeter, sentimeter dan juga kilometer. Okey. Selalu kita mengukur panjang menggunakan pembaris ataupun bagi objek, bagi kalau panjang yang besar kita menggunakan pita pengukur. Okey, di sini satu senggatan kecil bersamaan 1 milimeter ataupun 0.1 sentimeter. Okey. Okey, semasa menggunakan pembaris, kita perlulah memastikan bahawa keadaan mata kita mestilah berserenjang dengan skala bacaan untuk mengelakkan radat paralaks. Okey, radat paralaks ni wujud disebabkan kedudukan mata yang tidak betul semasa mengambil ukuran. Okey, dekat sini ni kita boleh nampak di sini. Okey, kedudukan mata yang betul adalah berserenjang dengan skala bacaan. Okey, berserenjang dengan skala bacaan. Okey, seterusnya yang kedua, menyukat jisim. Okey, jisim suatu objek ialah kuantiti jirim yang terkandung di dalamnya. Okey, unit SI bagi jisim adalah kilogram. Okey, kita dah belajar. Okey, selalu jisim kita menggunakan neraca tuas ataupun neraca 3 alur. Okey, seterusnya, mengukur masa. Unit SI bagi masa ialah saat. Okey, unit lain termasuk minit, jam, hari, bulan, tahun, dekad dan sebagainya. Okey, ini adalah gambar jam randik. Okey, dekat makmal adalah. Okey, jam randik dapat mengukur tempoh masa dengan kejituan 0.1 saat atau 0.2 saat. Okey, menyukat suhu. Okey, suhu ialah darjah kepanasan atau kesejukan suatu objek. Okey, unit SI dia adalah Kelvin. Okey, walau bagaimanapun darjah Celsius biasa digunakan sebagai unit ukuran suhu dalam kehidupan. Okey, selalu kita menggunakan darjah Celsius. Okey, kita ada dua termometer. Nak menyukat suhu kita menggunakan termometer. Yang pertama termometer makmal. Okey, selalu terdapat dekat makmal lah. Termometer makmal dapat menyukat suhu dengan kejituan 1 darjah Celsius. Okey, yang kedua termometer klinik. Kejituan dia 0.1 darjah Celsius. Okey, termometer klinik selalu digunakan dekat hospital, dekat klinik-klinik lah. Okey. Okey, macam mana kita nak dapatkan nilai bacaan Kelvin? Okey, bagi menukar darjah Celsius kepada Kelvin, okey, awak perlu menambahkan 273 pada suhu dalam darjah Celsius. Okey, contoh dia Contoh suhu dia 1 darjah Celsius. Okey, tambahkan dengan 273 Kelvin. Okey, jadi kita akan dapat nilai dia 274 Kelvin. Okey, biasanya kita menggunakan darjah Celsius sahajalah. Okey, seterusnya menyukat arus elektrik.
Okey, emitter. Emitter ni adalah emitter digunakan untuk menyukat arus elektrik dalam suatu litar. Okey, biasa kita membezakan sama ada alat itu emitter atau voltmeter, selalu tengok kat tengah ni. Kalau A, emitter. Kalau V, voltmeter. Okey, semasa menggunakan emitter, kita harus memastikan bahawa tiada ralat lah dulu sebelum menggunakan alat ini. Okey, kita tengok. Kita ada dua ralat. Okey, yang pertama ralat sistematik iaitu ralat sifar. Yang kedua ralat rawak iaitu ralat parallax. Okey, kita tengok kat sini. Okey, ralat sistematik, ralat sifar. Okey, sebelum kita menggunakan emitter, kita pastikan kedudukan dia adalah pada bahagian kosong lah. Okey, kalau dekat sini kita tengok kedudukan dia bukan berada pada kosong. Okey, ini kita panggil sebagai ralat sifar positif. Positif dia lebih daripada kosong. Okey, yang kedua ini okey, ralat dia tidak pada kosong juga, dia sebelum kosong kat sini kat sini. Okey, jadi kita nama dia sebagai ralat sifar negatif. Okey, yang kedua kita ada ralat rawak iaitu ralat parallax. Okey, kat sinilah. Okey, dekat sini, dekat emitter ni selalu diletakkan cermin anti parallax iaitu mengelakkan ralat parallax. Okey, jadi kita dapat sebelum kita mengukur, kita akan dapat pastikan bahawa garisan untuk mengukur adalah berada pada kosong. Okey. Okey, seterusnya menyukai isi padu air. Okey, untuk menyukai isi padu air kita menggunakan silinder penyukat. Silinder penyukat. Okey, ni silinder penyukat Okey, untuk membaca nilai pada silinder penyukat, kedudukan mata samalah, mestilah berserenjang dengan skala bacaan. Okey, jika kedudukan mata tidak berserenjang dengan skala bacaan, kita panggil dia sebagai ralat parallax. Ralat parallax Okey, kalau kita tengok dekat sini, dekat sini ada aras. Okey, kita panggil sebagai aras meniskus. Okey, jadi bacaan mata mestilah dekat arah sinilah yang bawah ni, meniskus. Okey. Okey, seterusnya penggunaan alat pengukur yang lebih jitu. Okey, kita sekarang ni teknologi pun dah maju, kita nak menggunakan alat pengukur yang lebih jitu lah, tak payahlah kita susah-susah membaca alat pengukur. Okey, dekat sini kita ada angkut vernier. Yang pertama kuantiti panjang, kita menggunakan angkut vernier dan tolok skru micrometer. Okey, untuk memudahkan yang lebih jitu adalah angkut vernier digital ataupun tolok skru micrometer digital. Okey, untuk jisim kita gunakan penimbang digital. Masa jam randik digital. Okey, suhu termometer digital, termometer klinikal. Arus elektrik emitter digital, isi padu silinder penyukat. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, apa maksud kejituan? Okey, kejituan ialah kebolehan suatu alat pengukur untuk mendapatkan bacaan ukuran yang menghampiri atau menepati nilai sebenar. Okey, kat sini nilai sebenar kat sini Okey, kebolehan suatu alat pengukur untuk mendapat bacaan ukuran yang menghampiri atau menepati nilai sebenar. Yang lebih jitu lah, yang lebih betul lah bacaan yang sebenar. Okey, jadi kita tengok ini adalah angkut vernier. Okey, apa kegunaan angkut vernier? Okey, angkut vernier digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter luar, diameter dalam dan kedalaman suatu objek. Okey, bahagian terkecil angkut vernier adalah 0.01 cm ataupun 0.1 milimeter. Okey. Okey, ini adalah
angkop vernier kita ada rahang dalam, kita ada pengunci. Okey, ada dua skala, skala utama dan juga skala vernier. Okey, bila mengukur kedalaman. Okey, macam mana kita nak membaca bacaan angkop vernier? Okey, yang pertama, okey, kita mesti tengok pada skala utama. Okey, kita tengok dekat sini skala utama. Okey, skala utama. Tanda kosong pada skala vernier. Okey, ini skala utama, skala vernier. Tanda kosong pada skala vernier. Tanda kosong pada skala vernier berada di antara nilai 1.1 dan 1.2 pada skala utama. Okey, jadi bacaan 1.1 yang lebih kecil diambil. Okey, kita tengok kat sini, kosong ni yang segaris dengan yang berada segaris dengan atas ni adalah pada skala 1.1 dengan 1.2. Jadi kita ambil 1.1 yang terkecil lah, 1.1 cm. Okey, yang kedua kita baca skala vernier. Okey, macam mana nak baca skala vernier? Kita tengok skala yang segaris. Segaris dengan skala utama. Okey, kita tengok yang skala kosong ni tak segaris. Satu ni tidak, dua tidak, tiga tak, empat tak, lima. Okey, lima adalah segaris dengan skala utama. Nilai yang kelima pada skala vernier segaris dengan salah satu garis pada skala utama. Jadi kita ambil 5 ini. Okay, jadi kita ambil yang 5 ni. Okey, jadi kosong. Okey, tadi kan dah cakap bacaan angkut vernier skala terkecil adalah 0.01 cm. Okey, jadi 5 ni sama dengan 0.05 cm. Okey, jadi kita tambahkan kedua-duanya. Skala utama dengan skala vernier. 1.1 tambahkan dengan 0.05 cm, kita akan dapat 1.15 cm padu. Okey, sama juga sebelum kita menggunakan angkop vernier, tak kisahlah menggunakan apa-apa alat pengukuran, kita mesti pastikan sama ada tidak ralat. Biasanya ralat sifar lah. Okey. Ralat sifar termasuk dalam ralat sistematik. Okey, jadi ralat ini boleh menyebabkan nilai yang kita dapat kurang tepat. Kalau ada ralat sifar pada alat pengukur, bacaan yang kita dapat adalah tidak tepat lah. Kalau kita tak tengok, kalau kita tak pastikan sama ada ralat itu wujud atau tidak. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama, gambar yang pertama ni, okay, kita tengok bacaan kosong pada skala utama dan kosong pada skala vernier adalah segaris. Okey, jadi tiada ralat sifar. Okey, tiada ralat sifar. Okey, kita tengok yang kedua, gambar yang kedua. Okey, kosong pada skala utama dan kosong pada skala vernier tidak sama. Tidak segaris. Okey, jadi maksudnya dia ada ralat lah, ralat sifar. Okey, kita tengok yang mana yang segaris dengan skala utama. Okey, senggatan yang ketiga. Jadi, dia adalah ralat sifar positif. Positif. Macam mana dapat positif? Sebab dia lebih daripada kosong dia ke kanan lah maksudnya. Okey, kosong dia ke kanan. Berbanding dengan skala utama. Berbanding dengan skala utama. Okey, jadi ralat dia adalah positif 0.03 cm. Okey, kita tengok gambar yang ketiga. Okey, kosong skala vernier belakang daripada kosong skala utama. Jadi dia adalah ralat sifar negatif. Okey, kita tengok yang segaris adalah senggatan yang keempat. Okey, yang keempat. Okey, tetapi jika negatif, kita baca dari tanda 10. Dari belakang lah, dari 10. Okey, 10 ni dikira kosong lah. Okey, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Jadi kita akan dapat ralat dia negatif 0.06 cm. Okey, jadi untuk mendapatkan bacaan sebenar, bacaan angkut vernier yang kita dapat tolakkan dengan ralat sifar. Okey, jadi kita akan dapat bacaan yang sebenar. Okey, yang kedua, alat pengukur yang jitu adalah tolak skru micrometer. Okey, tolak skru micrometer digunakan untuk mengukur ketebalan dan diameter objek kecil. Yang kecil lah seperti kertas ke rambut yang halus. Okey, bahagian terkecil bahagian tolak skru micrometer adalah 0.001 cm ataupun 0.01 milimeter. Tak nampak. Sekejap. 0.01 milimeter. Okey, biasanya kita guna milimeter lah untuk bacaan tolak skru micrometer. Okey, jadi tolak skru micrometer adalah lebih jitu lah daripada angkut vernier dan pembaris. Sebab bacaan terkecil dia adalah lebih kecil lah, 0.01 milimeter. Okey, ini adalah gambar tolak skru micrometer. Okey, kita ada spindle, pengunci, kita ada dua juga skala utama dan juga skala vernier. Okey. Okey, macam mana hendak membaca bacaan tolak skru micrometer sama juga. Okey, mula-mula kita tengok pada skala utama. Okey, nampak di sini. Okey, ni garisan dia. Okey. Okey, nilai terbesar yang boleh dilihat pada skala utama ialah garis nilai yang kita boleh nampak lah. 5.5. Ni 5, sengatan 5. Okey, ni 1. Ni 0.5. 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 dan sini adalah 5.5. 5.5 milimeter. Okey, macam mana kita nak dapat bacaan pada skala vernier? Okey, kita tengok nilai pada skala yang segaris dengan paksi utama. Segaris. Okey, segaris dengan paksi utama. Segaris. Nilai yang ke berapa? Kita tengok kat sini ke 13. Yang sini lah yang segaris. Yang segaris ni. Okey. Okey, nilai yang ke 13. Okey, jadi 0.01 mm sama dengan 0.13 mm. Okey, jadi tambahkanlah jumlah dia. 5.5 mm tambah 0.13 mm. Jadi kita akan dapat 5.63 mm. Okey. Okey, ni contoh yang kedua. Okey, sama juga kita ambil bacaan pada skala utama 3.5 mm. Okey, yang kedua kita ambil pada skala vernier yang segaris. Okey, yang ni yang segaris. Okey, kita akan dapat 38 kan. 38 jadi dia akan jadi 0.38. Jadi kita akan dapat 3.88 mm. Okey, cara yang betul mengambil bacaan. Okey, mata, kedudukan mata mestilah selarilah dengan sifar. Dengan bacaan, dengan nilai bacaan. Okey. Okey, jadi bagi mengelakkan ralat paralaks. Okey, yang ini kedudukan mata yang betul. Okey, seterusnya. Okey, sama juga sebelum kita menggunakan tolak skru micrometer, kita perlu memastikan sama ada ralat atau tidak. Okey, kita tengok yang pertama, okey, jika sengatan kosong segaris, okay, jadi tiada ralat. Okey, okey, kita tengok yang kedua. Okey, sengatan pada skala utama dengan skala vernier tidak sama pada kosong. Okey, jadi dia adalah sengatan yang pertama. Okey, dia lebih daripada kosong. Ralat sifar positif. Kosong. Jadi ralat dia adalah positif 0.01 mm. Okey, jika dia
bawah daripada kosong. Okey, ataupun ke kiri lah. Bawah daripada kosong, kita panggil dia sebagai ralat sifar negatif. Kita tengok senggatan yang kedua. Yang kedua jadi negatif 0.02 mm. Okey, jadi kita untuk mendapatkan bacaan sebenar, ralat sifar perlulah diambil kira. Okey, jadi kita perlulah bacaan sebenar dia adalah bacaan tolak 10 mikrometer tolakkan dengan ralat sifar. Okey. Okay, seterusnya. Okey, tadi kita dah faham apa maksud kejiduan. Okey, sekarang apa maksud kepekaan? Okey, kepekaan ialah kebolehan suatu alat pengukur untuk mengesan perubahan yang kecil pada kuantiti yang sedang diukur. Okey, kita akan nampaklah perubahan nilai dia lah. Perubahan yang kecil, yang sedikit sajalah. Okey, seterusnya persisan. Persis. Okey, kepersisan ialah kebolehan radas untuk mendapatkan bacaan yang seragam dengan sisihan yang kecil di antara nilai-nilai bacaan. Okey. Okey, kalau sini kita nampaklah semua alat pengukur, semua bacaan kena pada nilai sini. Okey, jadi ini kita panggil dia sebagai persis. Okey, kalau G2 semua di tengah-tengah sini G2. Okey, boleh bezakan? Okey, kita ada dua ralat. Okey, kita kena belajar. Ralat sistematik. Ralat sistematik yang dah belajar iaitu ralat sifar. Ataupun yang kedua ralat rawak. Okey, kita tengok yang pertama. Ralat sistematik. Okey, ralat sistematik, ralat yang mala pada suatu alat pengukur yang diperoleh setiap kali pengukuran. Okey, contoh dia yang pertama ralat sifar ataupun alat pengukur yang tidak jitu. Kita menggunakan alat pengukur yang tidak jitu lah. Okey, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, mengendalikan eksperimen dengan berhati-hati. Ataupun yang kedua, cara mengatasinya mengulangi eksperimen dengan menggunakan alat pengukur yang berbeza. Okey, lalu kita guna alat pengukur yang lebih jitu. Okey, yang kedua, ralat rawak. Ralat rawak ialah ketidakpastian pengukuran yang disebabkan oleh pemerhati semasa membuat pengukuran. Okay, contohnya yang selalu yang terjadi ralat paralaps lah, kedudukan mata kita lah yang tidak betul semasa mengambil bacaan. Ataupun kecuaian pemerhati semasa mengambil bacaan, sama lah dengan ralat paralaps ataupun salah teknik. Okay, teknik yang kita gunakan salah. Contoh semasa menggunakan tolak 10 mikrometer, kita tidak pusing tombol tu sehingga ada bunyi. Lepas tu kita terus ambil bacaan. Okey, itu adalah salah satu teknik yang salah. Okey, cara mengatasinya, mengurangkan ralat dengan mengambil bacaan ukuran untuk beberapa kali dan mengambil nilai bacaan purata. Okey, contoh kita ambil 3 bacaan. Okey, dan juga kita ambil purata lah ketiga-tiga bacaan itu. Okey, yang kedua, mengurangkan kesan ralat paralaps. Okey, mata pemerhati hendaklah berserenjang dengan skala alat pengukur. Mesti berserenjang dengan alat pengukur skala dia. Okey. Okey, seterusnya. Okey, orang-orang zaman dulu dia tak jumpa alat pengukur yang sesuai. Okey, jadi cara terbaik dia adalah membuat anggaran terlebih dahulu. Okey, membuat anggaran terlebih dahulu. Lepas tu barulah diikuti dengan penggunaan alat pengukur yang lebih tepat dan jitu. Okey, macam mana kita nak membuat? Yang pertama, membuat anggaran panjang. Okey, kalau panjang, contoh kita nak ukur panjang meja. Okey, bahan yang diperlukan pensel dan juga pembaris. Okey, sama juga ukur panjang sebatang pensel dulu. Okey, ukur panjang pensel tu berapa. Okey, kita akan dapat nilai dia lah. Berapa cm. Okey, jadi ukur panjang meja dengan pensel tersebut. Okey, berapa pensel? Kalau kat sini ada 4 pensel. Jadi, panjang meja kita akan dapat bilangan pensel 4 darabkan dengan bacaan ukuran panjang sebatang pensel. Okey, jadi kemudian kita ukur panjang meja dengan pembaris. Okey, jadi kita akan dapatlah ukuran panjang meja yang sebenar. Okey, bagaimana membuat anggaran luas? Okey, luas ialah
besar suatu kawasan, unit dia adalah meter meter prosedur, meter persegi. Okey, untuk objek sekata, luas boleh diukur menggunakan rumus. Okey, objek sekata tak ada masalah lah, kita boleh menggunakan rumus. Okey, contoh segi 4 tepat, luas dia panjang, darat, lebar. Okey, bagaimana kita nak mengukur luas objek yang tidak sekata? Contohnya, kita nak ukur luas sehelai daun. Okey, jadi luas sehelai daun kita boleh ukur menggunakan kertas graf. Okey, bagaimana? Kita tengok kat sini. Okey, ni contohlah kita menggunakan kertas graf. Okey, macam mana kita nak ukur luas dia? Okey, tandakan pada petak yang lengkap. Okey, maksud petak yang lengkap ni, okey nampak ni. Ini lengkap lah ni. Satu lengkap. Okey, ni lengkap. Okey, ni lengkap. Okey, ni lengkap. Okey. Okey. Dan juga petak yang separuh. Okey, separuh. Separuh. Contoh separuh. Okey, ni kalau satu kotak ni separuh lah. Contoh separuh. Separuh kita tanda. Yang lengkap semua kita tanda. Atau lebih dari separuh lengkap. Okey, contoh lebih dari separuh lengkap lebih daripada separuh. Okey, kita tanda juga. Contoh ni kat sini lebih dari separuh kita tanda juga. Okey, ada 3 lah. Lengkap, separuh dan juga lebih daripada separuh. Okey, jadi kira jumlah petak yang bertanda dan rekodkan keputusan. Okey, jadi kiralah berapa yang awak tanda. Okay, kalau kat sini ada 23 tanda. 23. Jadi kita tengok kat sini luas dia adalah 1 cm, 1 cm. Jadi 23 darab 1 cm darab 1 cm kita akan dapat 23 darab 1 cm darab 1 cm. Okey, kita akan dapat okey, 23 darab 1 cm, 1 cm kita akan dapat 23 cm persegi. Okey, kalau contoh kotak ni 2 cm, 2 cm, kita darablah 2 cm darab 2 cm. Okey. Okey, seterusnya membuat anggaran jisim. Berapa jisim sehelai kertas? Okey, jika jisim bagi 100 helai kertas ialah 500 gram. Okey, ni 100 helai kertas, kita timbang kita akan dapat 500 gram. Jadi kita boleh anggarkan jisim bagi 1 helai kertas. Bahagi sajalah. Okay. Bagi saja 500 bagi dengan 100 kita akan dapat 5 gram. Okey, yang terakhir membuat anggaran isi padu. Okey, sama juga kalau isi padu yang sekata kita dapat ukur menggunakan rumus. Okey, contohnya isi padu bagi objek yang sekata lah. Ini contohnya tinggi darab lebar darab panjang 4 darab 4 darab 4 kita akan dapat 64 cm padu. Okey, bagi isi padu yang tidak sekata. Contohnya kita nak ukur isi padu seketul batu. Okey, jadi kita menggunakan kaedah sesaran air. Okey, kaedah sesaran air. Okey, macam ini yang pertama kita isikan silinder penyukat dengan air. Tak kisahlah berapa, tak kisah pun nilai dia berapa. Okey, contoh kita isikan 15 cm padu. Okey, jadi kita masukkan objek yang tidak sekata, diikat dengan benang lah supaya mudah untuk kita keluarkan semula. Okey, kita ambil bacaan akhir, 23 cm padu. Okey, jadi dia punya isi padu kita akan dapat bacaan akhir, isi padu akhir tolak dengan isi padu awal. Kita akan dapat 8 cm padu. Okey, itu sajalah untuk tajuk 1.4. Okey, sekian. Terima kasih.